Bismillah, Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI hari ini. Anda sedang menyaksikan MHI pagi ini dan kami antara tetamu yang terawal yang masuk ke rumah anda. Pertemakan saya Fitri Yahya. Saya Ani Mizati. Dan saya Harif Miswan. Pastinya hari ini adalah edisi 5 Ogos 2020 sama dengan hari Rabu, 15 Zulhijjah 1441 Hijrah. Dan pastinya pertemanan kami bertiga dan apa yang kita maklumkan adalah berkenaan dengan perkembangan semasa yang sedang berlaku di dalam negara kita terutamanya dan apa yang sedang melanda di luar negara pada ketika ini yang menggemparkan. Tapi mungkin terlebih dahulu kita ingin bawakan berkenaan dengan perkembangan kes COVID-19 pada ketika ini. Semalam mungkin sedikit melegakan apabila hanya satu kes baru sahaja yang dilaporkan dan ini pastinya akan bawakan kita kepada tentang peringatan yang dilakukanlah dari masa ke semasa kepada orang ramai. Apatah lagi berlaku beberapa peningkatan kes yang mendadak dan semalam hanya satu kes sahaja. Jadi kita masih lagi terus perlu bersedia dan berjaga-jaga dalam memastikan bahawa kita berdepan dengan ujian COVID-19 ini. Walaupun kita dengar dengan berita yang cukup baik apabila bilangan turun kepada satu kes dan sebagainya, tetapi masih lagi yang dikhawatiri adalah kluster-kluster baru yang seringkali ada je masa yang timbulnya satu dua kluster baru yang cukup menakutkan pastinya, dan saringan masih lagi dilakukan kepada mereka. Apa yang kita tahu, kluster baru di Kedah, 7,000 penduduk yang harus disaring semula, itu pun kita tak dapat lagi keputusannya dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah sentiasa kekal bersedia dan sentiasa kekal berjaga-jaga dalam setiap perkara yang kita lakukan, terutama sekali keselamatan diri kita pastinya. Okay? Ya, dan kita banyak berkorban untuk tahun ini. Berkorban dari segi mungkin ada yang terpaksa tidak menghantar anak ke sekolah sebab mematuhi beberapa lagi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk menjaga penjarakan fizikal. Sebagai contoh, kalau ada anak-anak yang terpaksa hanya 2 kali seminggu ke sekolah, yang untuk menjaga penjarakan sebab mungkin kerana faktor fizikal sekolah itu sendiri yang agak terhal. Dia berkorban dari segi waktu, tenaga, dan juga ada yang berkorban dari segi untuk mendapatkan wang tambahan demi survival kehidupannya. Walaupun tadi disebutkan hanya satu kes tetapi kita pernah dapat kosong beberapa kali, tapi selepas itu kembali juga bertambah jumlahnya. Itu bukanlah alasan untuk selesa. Sebaliknya, kekalkan momentum penjagaan yang terbaik dan kita dapat mengurangkan. Jadi seperti sekarang ini, kontak rapat dengan kluster tertentu telah pun disaring untuk mengetahui apakah impaknya. Tapi dijangka tak dapat keputusan itu mungkin sehari dua. Mungkin betul? Tak bergejala. Kita bimbang mungkin muncul pada hari yang berikutnya. Jadi kuarantin itu amat penting, terutama yang telah pun dikenal pasti ada zon khas untuk anda. Dan ini status terkini laporan daripada semalam, laporan harian hanya satu kes baru, jumlah kumulatif kes adalah sebanyak 9,002 kes di Malaysia dan pada setakat ini 193 kes sedang dirawat dan tiada yang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan semalam 16 kes telah sembuh dan melibatkan keseluruhan 8,684 yang telah sembuh secara keseluruhannya dan jumlah kematian masih lagi kekal pada 125 kes. Dan mungkin ini sedikit pesananlah, dan satu kes tempatan yang berlaku semalam adalah di Perlis dan ini mungkin juga memberikan sedikit kebimbangan kerana Perlis telah lama diisytiharkan sebagai zon hijau dan tiba-tiba ada satu kes yang berlaku, satu-satunya kes tunggal semalam, dan ini terus memberi kepada satu pesanan. Semalam juga saya ingin ingatkan dan berkongsi kepada anda tentang bagaimana kita harus bersama-sama kepada mereka yang mungkin pulang ke kampung, terutama di daerah Kubang Pasu dan juga Jitra yang mungkin kembali ke ibu kota atau ke mana-mana destinasi sahaja, perlu diingatkan untuk terus memantau tahap kesihatan anda. Kalau perlu ke klinik kesihatan yang terdekat untuk mendapatkan rawatan ataupun mendapatkan kepastian, sila pergi walaupun tanpa bergejala, kerana sekarang kebanyakan kes yang ditemui adalah tidak bergejala. Itu satu keyword yang sangat penting untuk kita faham, kerana ianya mungkin boleh terkena ataupun kita mungkin boleh menjadi pembawa tanpa kita sedari. Jadi dapatkan kepastian pengesahan sekiranya kita mempunyai kontak rapat dengan orang yang pernah dijangkiti, kita rasakan laku tanggungjawab itu dan dapatkan pengesahan di klinik yang berdekatan. Kalau anda perasan, ini adalah antara template baru yang dikeluarkan KKM. Ya. Bawah tu ada tulis negeri yang jangkit ataupun terkena jangkitan COVID-19 ni. Sebelum ni tidak ada perkataan Perlis, nama negeri dan sebagainya. Ini adalah untuk kita lebih berjaga-jaga dan lebih berwaspada. Bila timbulnya template baru ini juga menimbulkan pelbagai reaksi daripada kalangan netizen. Terutama sekali mengatakan tidak perlu letakkan nama tempat dan sebagainya. Tapi bagi saya itu adalah sangat penting. Penting untuk kita tahu di mana lokaliti jangkitan berkenaan. Bersama-sama kita kena tingkatkan imuniti,
dan terutama mengawasi warga emas dan betul. juga kadang-kadang yang belum memiliki imuniti yang kuat. Ini masih terbaik untuk kita menjaga. Di samping kita harapkan ada kebaikan dan juga cahaya dalam kehidupan kita. Kerana banyak kejohanan yang tertangguh, banyak pendidikan yang tak dapat dilaksanakan, banyak aktiviti yang sebenarnya Terlalu walimah ya, yang terpaksa kita korbankan. Moga tahun ini adalah tahun perjuangan kita dan hasilnya akan dapat kita dapat pada seawal Fajar pertama Januari 2021. InsyaAllah. Oh ya, Okey. semalam juga merupakan hari pertama tidak ada, kali kedua tercetusnya tidak ada jangkitan ataupun rawatan di ICU, unit ICU. Maknanya kali pertama tidak ada rawatan di unit ICU pada 27 Julai 2020 dan kali kedua adalah pada waktu semalam. Ya, kita tidak ada memuji langsung. Barisan Harapan semualah, bukan hanya dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, malah para guru juga. Betul. Saya lihat begitu bertukar lumus ya, Betul. menyalin suhu, kemudian membuat arahan itu dan ini kepada yang bertugas di sempadan immigration segalanya, memberikan komitmen yang jitu yang terbaik. Semuanya bertindak sebagai Barisan Harapan di segenap potensi. Okey. Okey, seperti biasa, bulan Ogos ini adalah bulan untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan dan cerita bulan merdeka di MHI. Ada satu yang nak dikongsikan, iaitu lagu Bunga Semarak. Tapi sebelum itu, ada saksikan. montajnya. Ya. Bunga Semarak. Baiklah, Ya ke? jadi kepada anak muda pernah nampak bunga semarak? Saya Kalau saya tak sebenarnya sejujur-jujurnya saya baru je tengok gambar bunga semarak itu semalam. Tapi sebenarnya saya dah pernah nampak. Cuma saya tak tahu nama bunga itu adalah bunga semarak. Itulah sebetulnya Pak Cik tampil ke depan. Awak punya ya ke tu sedikit macam ouch sikit Tak, lah. sebab itulah sebab saya pun sedia arif sebab zaman kalian masih lagi muda, jadi tak banyak bermain dengan bunga. Ataupun mungkin hidup di kawasan yang moden, metropolitan. Jadi tak dulu main kejar-kejar tak? Mestilah. Jadi bunga apa yang dirunas? Bunga tak daun semalu. Oh, daun semalu. Kalau kalian sendiri suka bunga apa? Saya suka bunga teratai. Oh, bunga teratai. Ini bunga apa? Saya ros merah. Nak juga. Wow, Okey. Betul lah. Okey. Dulu di kampung-kampung memang banyak bunga semarak ni. Ya. Dan saya memang menghafalnya sejak darjah 1 lagi. Okey, apa simboliknya bunga semarak ni? Sebab bunga semarak ni, bila saya memang tak tahu apa pada peringkat awal, tapi bunga semarak ni, saya dengar ada lagu bunga semarak ni dialih perkataan menjadi lagu semangat untuk pemain badminton Malaysia. Okey. Tapi yang paling pentingnya bunga semarak ni bila saya dengar masa tu zaman-zaman kaset kan. Dia daripada rimba tapi telah pun dijerahkan ke kota raya. Okey, Dulu betul. orang tanam di kampung-kampung kan. Tapi pernah juga satu ketika ada bandar yang mengangkat bunga semarak ni sebagai bunga Iaitu Bandar Sepang. Bandar Sepang. Sebagai bunga rasmi. Kalau dahulunya bunga semarak ni ataupun pokok semarak api lah. Bunga semarak itu adalah nama lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Yusni Hamid. Tapi pokok semarak api ni dia boleh mencecah kepada ketinggian 12 meter dan dahulunya ianya hanyalah berada di hutan rimba seperti yang Fetri katakan. Tapi selepas itu bila dengan bentuknya macam ni sangat cantik dan daun dia seperti daun pakis ya sebenarnya. Sebab kita dia dapat tengok lambang betul-betul. macam berapi tau. Warna dia tu memang betul bagi semarak api. Jadi semarak kan memang Menyemarakkan semangat Semarak semangat. Tiba-tiba dia api lagi. Jadi memang bercahaya. Cuba nyanyi kalau saya tak bagi video. Boleh nyanyi tak lagu tu? Tak boleh, tak boleh. Tak dengar Saya langsung? dah cuba dah. Saya dah cuba sebab apa? Bila anda search di YouTube, banyak sebenarnya dah ramai yang cover. Termasuklah mereka yang masuk pertandingan dan sebagainya. Tapi kalau kita dengar versi Datuk Yusni Hamid yang awal tu memang sangat berbeza sikit. Ada permintaan dari penerbit lah, Fetri. Fetri nyanyikan lagu Pandai lah. Bunga Semarak. Okay. Nanti saya dah bagi laluan ataupun kata laluan kepada penerbit kita, Wan Farid, untuk memasang lagu berkenaan. Ya. Tapi sebab sebagai seorang yang terlibat dalam dunia seni berpantun, memang kami kena hafal banyak jenis bunga. Kalau bawah dia macam mengorak, atas pun dah ingat bunga semarak. Dia memang dah kena hafal siantan, kenanga, bunga tanjung, jadi kena seroja. Okay, ramai yang tak tahu sebenarnya bunga seroja, bunga apa? Bunga seroja bunga apa? Ialah bunga teratai. Baru tahulah. Okey Fetri, kita ada lirik Bunga Semarak ni. Okey, sebab anda juga adalah penulis lirik. Dan daripada empat rangkap ini, apa sebenarnya yang paling menarik perhatian anda untuk dikongsikan? Mungkin untuk Kita kena dengar lagu dulu. Dengar lagu dulu. Sekarang. Saya boleh kongsi baris pertama saja. Okey. Bunga semarak. Tak macam cakap je tak ya. Kita dengar je lah lagu. Apalah, baru nak dengar. Baru nak feeling Okey, sikit. kita cuba Datuk mainkan. Yusni Hamid membawakan dengan begitu indah sekali. Saya takut bunga tu nanti
terkopak ke Mungkin kita dengarkan terlebih terlayu. dahulu dan kemudian mungkin kita boleh dapatkan sedikit makna dan juga apa maksudnya daripada Kita Fitri dengarkan Yahya. bersama. Silakan. Okey. Ini dah masuk rangkap kedua. Dan ini merupakan versi asal Datuk Yusni Hamid. Okey, ini penting lepas ni. Ya. Okey, memang mengasyikkan. Okey, Dan itulah ada penceritaan liriknya. dia daripada dia hanya bunga di rimba yang mungkin tak lagi dijelajahi, tiba-tiba Betul. dibawa ke kampung, daripada kampung diangkat sebagai hias lambang perdana ni sebagai lambang perpaduan negara. Betul. Kalau anda dapat saksikan juga sebenarnya kalau dahululah beberapa taman-taman botani di Malaysia telah pun dihias karangannya dengan bunga ataupun pokok semarak api ni. Kerana ketinggian dia 5 hingga 12 meter tu memang cukup cantik bila diletakkan sebagai pagar di beberapa taman-taman botani. Itu yang mengangkat pokok semarak api ni sebagai bunga rasmi Bandar Sepang. Masa tu pada tahun 1960 lebih kan. Bila lama bila kita baca semula tentang pokok semarak api ni, ianya seperti salah satu yang dibanggakan di Malaysia juga selain daripada bunga raya. Sebab kalau kita Betul. tahu yang menjadikan lambang semangat patriotik di Malaysia ni kalau bunga lah, bunga raya. Tapi Sebab satu lagi bunga. banyak bunga tak warna merah. Tapi jarang kita jumpa bunga yang berwarna betul-betul macam api. Api macam ni kan? Sama seperti dengan warna ni. Okey. Jadi dia lambang bercahaya, lambang semangat, lambang kebangkitan. Kalau macam di kawasan orang nampak murung ke, tiba-tiba nampak bunga yang macam itu. Okey. Itulah Mungkin kita boleh alu-alukan juga kepada sahabat kita di Facebook kalau lah ada koleksi bunga semarak kan nak ditunjukkan, boleh kongsikan di ruangan komen ni, mana tahu nanti penerbit boleh kongsikan juga. Jadi saya minta kalian nanti Lepas ni cover lagu ni carilah. boleh? Cover Cover ni. lagu ni. Saya pun mungkin akan bercakap juga. Mungkin Anim boleh lah. Jangan. Sambil-sambil tu. Tak apa, nanti kita ada. Kita Tapi ada saya band yang harapkan boleh kepada cover lagu anak-anak ni. muda, anak muda Ya. supaya menghayati makna dulu. Okey. Boleh menangis ke sebab dia juga lambang kepada wanita. Tapi betul tau. Sebab maaf ya mencelah. Okey. Sebab saya kali pertama dengar lagu ni adalah masa pertandingan lagu patriotik sekolah. Okey. Tapi saya bertanding juga pada ketika itu, cuma kita kategori yang berbeza. Senior saya nyanyi lagu ni dan menang tempat nombor 1. Tapi masa tu kita tak pernah langsung dengar lagu ni, tapi cikgu-cikgu yang mendengar semua menangis. Tak, dia simbolik macam dulu Anim kat gadis kampung kan. Kemudian Pergi ke bandar. di bandar, lepas tu dijulang sebagai wanita yang Dahulunya ada pencapaian. dipuja unggas dan serangga. Dulu mungkin orang tu di kalangan kluster tu je. Unggas-unggas. Lepas Maksudnya dari segi kelompok tu lah hanya dipuja oleh Mak Kia, Ya. mungkin Mak Minah sekali. Tiba-tiba pergi ke bandar. pergi ke bandar, dia diakui oleh Puan Sri, Datin Sri yang melambangkan kemajuan seorang dalam kehidupan. Simboliknya sebegitu. Okey. Baik, jadi, kita boleh tuju paparan dengarkan di lagu akhbar pula Bunga pagi ni. Semarak. Okey, kita mulakan dengan perkongsian di hadapan saya ini di NST. Ini berkaitan dengan satu pengumuman yang telah pun dilakukan di sidang parlimen semalam oleh Menteri Kanan Pendidikan iaitu Senator Dr. Razi Jidin berkenaan dengan cuti ataupun takwim persekolahan yang bakal dibuka pada tahun 2021 dan menurut laporan ini di halaman keempat di NST, teachers can have a good rest. They have much to catch up once schools reopen, says page and UTP. The new school term for next year, scheduled to begin on January 20, will allow teachers to get a good rest before they resume their duties. Parent Action Group for Education, PAGE President Datin Nur Azimah Abdul Rahim said such change was inevitable following the COVID-19 pandemic. We agree that the new academic year cannot begin as before as we cautiously approach the new normal. Okay, Azimah also said there was still the possibility of another wave if standard operating procedures were not adhered to strictly. On whether the change in timeline would impact other areas in the new school academic session, Azimah said based on the Malaysia Education Blueprint 2013-2025, teachers spend
between 2.4 to 2.9 hours a day on average teaching in the classroom. Jadi sedikit sebanyak daripada pengumuman yang dilakukan semalam menunjukkan bahawa ianya diterima dengan sangat baik oleh golongan guru, kerana sebelum ini ada juga yang mengatakan bahawa mungkin cuti akan dipendekkan, sekolah akan dibuka dengan lebih awal. Jadi semalam telah pun diumumkan pada Januari 2021 barulah sesi persekolahan akan dibuka. Itu dia. Kita melihat bukan hanya penting pada jarak fizikal tapi juga jarak masa. Ya. Ada ruang untuk persediaan. Okey. Berikutnya. Di berita harian akhirnya keluar satu kenyataan di mana cuai ingkar kuarantin boleh kena dakwa dan juga saman. Orang awam yang terkena jangkitan dibenar ambil tindakan. Tindakan terhadap siapa? Terhadap PUI, iaitu pesakit bawah siasatan yang ingkar perintah kuarantin wajib di rumah boleh mengambil tindakan saman sivil terhadap PUI terbabit. Sesiapa sahaja yang dijangkiti COVID-19 daripada PUI tersebut boleh mengambil tindakan saman sivil terhadap PUI terbabit. Apa yang dikatakan oleh Presiden Perdim ini, Ahmad Syukri Ismail, sudah masanya kerajaan laksana penguatkuasaan undang-undang lebih ketat kerana kerajaan sudah melakukan pelbagai usaha termasuk amaran dan pendidikan melalui media. Okey, jadi ini sedikit sebanyak adalah salah satu inisiatif ataupun langkah kerajaan yang diambil bagi membuktikan yang sebenarnya pelaksanaan undang-undang dan perkara ini cukup diambil serius oleh kerajaan. Okey. Baik, kita tinjau pula paparan di utusan sebenarnya. Utusan. Dan memang dah pun tular di seluruh dunia tentang bagaimana letupan yang dahsyat berlaku di Beirut sehingga mengorbankan berpuluh nyawa dan dikuatiri ramai lagi yang tertimbus ataupun tak dapat dikesan. Sebab ada rakaman video tu kalau anda dapat melihat. Betul. Pada peringkat awal kita jangkakan hanya satu bangunan sahaja yang terjejas, tapi ada letupan yang sangat dahsyat. Letupan kuat menggegarkan ibu kota Beirut dengan 27 dilaporkan terbunuh dan lebih 2,000 cedera. Kejadian berlaku pada pukul 6 petang waktu tempatan, iaitu 11 malam waktu Malaysia, di gudang dekat pelabuhan itu menjejaskan beratus-ratus kediaman dan bangunan berhampiran termasuk kediaman bekas Perdana Menteri Saad Hariri. Dan BBC turut melaporkan punca kejadian masih disiasat. Antara yang terbunuh adalah Setiausaha Agung Parti Khatib Nazar Najarain. Dan dapat lihat juga kesan-kesan di situ yang mana beribu dilaporkan cedera dalam kejadian letupan gudang di Beirut. Dan antara lain dapat juga kita saksikan di situ mungkin juga itulah sebab dia letupan yang kuat, barangkali ada yang tertimbus. Betul. Terutama di kawasan petang-petang masih ramai yang bekerja sebab di kawasan pelabuhan ataupun gudang. Jadi sangat-sangat merisaukan dan juga mungkin trauma yang berlaku. Betul. Dan sekarang ni telah banyak dikongsikan keadaan semasa di sana, masih lagi awal pagi, tapi keadaan semasa di sebuah hospital memang sangat sesak dengan yang cedera hanya dibiarkan saja terlebih dahulu, yang mana perlu dapatkan rawatan adalah mereka yang mengalami kecederaan yang sangat teruk akibat daripada letupan tersebut. Jadi kita hanya mendoakan yang terbaik sahaja, keselamatan mereka yang berada di sana. Kita jangan tularkan dengan lebih banyak spekulasi sebab sekarang dah banyak dah spekulasi yang dikeluarkan tentang punca kejadian dan apa yang perlu dilakukan, ataupun mungkin ada serangan-serangan yang perlu serangan-serangan secara spekulasi tersebutlah. Betul. Dan kita lihat dalam satu keluargaan dikeluarkan oleh Presiden MAPIM, Pengerusi Manar dan juga Pengerusi Syura, mereka mengharapkan agar punca letupan disiasat dan mereka yang bertanggungjawab dihukum dengan sewajarnya. Betul. Dan mereka yakin rakyat Lebanon dapat keluar daripada ujian ini dan membangun semula sebagai sebuah negara yang stabil dan kuat. Dan selain itu juga mengharapkan Lebanon memikul beban yang berat di rantau ini dengan krisis ekonomi, politik, dengan krisis dengan Israel dan sebagainya. Tetapi masih mereka mampu menampung jutaan pelarian Syria. Jadi seandainya berlaku konflik ini akan menyebabkan pelbagai spekulasi, pelbagai ancaman lain, akan menjejaskan lagi hubungan serantau dan keadaan pelarian itu sendiri yang masih sekarang ini dah masuk tahun ke-8 pelarian Syria berkelana tanpa tujuan. Ini yang merisaukan. Kita doakan ada agensi dunia dan negara yang berkemampuan untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke Lebanon. Baik, banyak lagi perkongsian yang akan kita lakukan di Malaysia hari ini. Antara yang menarik selepasnya adalah kita ingin meninjau berkenaan dengan kiropraktik ini. Kan banyak sekali tular di media sosial dengan video-video. Saya pernah sekali saja. Tapi itulah saya kena buat sebab bila dia menguji saya, dia suruh luruskan tangan dulu. Okey. Tak boleh luruskan tak boleh. Jadi maksudnya dia kata ada masalah belakang. Cuba buat. Ke ibu mengandung mungkin ada pengecualian kot. Tak boleh je lurus, maknanya lurus selurus mana?
Terus macam ni? Terus? Macam saya susah sikit nak nak samakan tu. Okey. Jadi kalau tak lurus tu ada kaitannya Kita ada kaitan dengan belakang. Ya. Boleh. Wow, satu Atlet benda kan? baru saya Boleh. belajar ni. Cuba atlet buat. Oh, nampak macam tarian. Tapi memang sedap lah. Okey. Kan Lepas ni lah, lepas ni baru kita Dia bukan dapatkan. urutan tau, dia tekanan yang... Tekanan. okey. Ya. Dan kita ada juga. Okey, kita ada The Strollers, band psychedelic rock yang cukup popular pada zaman 70-an. Pastinya anda yang sedang menantikan kami di Malaysia hari ini adalah nantikan Betul dia. kemunculan The Strollers ini. Alhamdulillah kita dapat bawakan di Malaysia. Nanti kita akan kenal dengan lebih lanjut lagi. Saya sempatlah membaca buku ini dan saya nak tanya, kenapa adakah warna hitam ni simbolik kesedihan sebenarnya? Wow. Ataupun ada lain, sisi lain? Awak dah bagi soalan bocor ni. Tapi sebab buku dia, kalau anda baca buku dia memang adalah cerita tentang semua individu yang pernah bersama dengan The Strollers. Mereka gebilang 10 tahun sebelum saya lahir jadi. Ya. Jadi banyak kenangan dapat kita kongsikan nanti. Dan kita tarik nafas ketika lepas ni. Kita nak keluar mencegah. Ada udara yang segar. Ya. Dan ada chiropractic. Ya. Okey, kita bertindak seketika segalanya yang menarik di Malaysia hari ini. Okay. Alright. Tak ada apa lah. Alamak, ai. Welcome. Okey, nice. Okey, tak kan? Perfect kan? Okay, this is a demo, right? Good. Okay, no problem. Okay, good. Perfect. Perfect. Very nice. You just relax your body, right? Let me do it for you. Very good. Keep breathing. Okay. Okay, now baring. Baring. Kat kepala. Sorry. Good. Right. Very nice. Okay. Very good. Are you okay? Okay, kat kepala. So kita pergi sikit lah. Kita pinggang. Relax, relax. Good, good, good. It's just simple. Right. Relax. Nice. Hands together. Good. Good. Very nice. Very good. Okay. Okay, that's. Are you okay? Okay. Baik, kita ingatkan anda untuk tidak meniru aksi ini di rumah secara sewenang-wenangnya. Kerana inilah aksi profesional saja. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Kita perkenalkan di sini adalah Alih Yusof. Yes. Ahli chiropractic, betul sebutan itu Alih. Alih. Alih Yusof. Alih Yusof ataupun Master Alih Yusof lah. Ya, ada kat baju. Okey, dan di sini adalah pesakitnya atau pesakit. bekas pesakit. Ha. Oh, maksudnya memang kerap menjalani bersama dengan Alih. Naim Syauqi. Betul. Okey, yang pertamanya mungkin boleh terangkan terlebih dahulu kaedah rawatan chiropractic ini, Alih. Okey. Chiropractic ni kalau ikut bahasa Greek kan. Chiro means hand. Okey. Chiropractic tu ni antara praktik lah yang kita buat. Benda ni dipanggil manipulation ataupun adjustment. Okey. Adjustment. Manipulation ni sebenarnya dah lama tau. Dia dah ada. Zaman Hippocrates. Bukan Hippocrates. Hippocrates ni. Hippocrates, okey. Pernah dengar? Pernah. Itu adalah bapa perubatan. Ya. Yes, Hippocrates. Lepas tu follow by the Galenus. Semua follow lah. Kalau ikut bapa Hippocrates, bapa perubatan adalah Hippocrates. Ya. Kalau bapa chiropractic adalah Didi Palmer. Okey. Kalau physio per handling, dia ada founder-founder zaman-zaman dulu. Sampailah sekarang benda tu berlarutan. Ya, dan bagaimana anda sebenarnya secara pribadi boleh terlibat dengan kaedah perubatan? Kita panggil ini perubatan lah, perubatan Alternatif. sebegini. Lebih ke macam alternatif lah. Okey. Kalau kita panggil alternatif. Macam mana anda boleh terlibat dan melibatkan diri sebegini? Terlibatnya ataupun pencetus lah. Kenapa saya boleh ambil bidang benda ni? Ya. Sebenarnya dulu waktu kecil, saya pernah kaki dia main bola. So bila main bola, kaki dia berlipat sampai ke belakang. Kaki awak? Saya punya jari-jari. Okey. Jari tu berlipat macam ni. Okey. So bila berlipat, saya pergi satu rumah orang tu, sampai sekarang dia betul sampai sekarang kira okey. Okey. So daripada kecil saya fikir
one day saya nak jadi orang yang membantu orang. Ah. Asalnya dia ingin membantu. Ya. So lepas pada tu, once bila benda ni diperlukan praktik yang sangat lama lah. Ya. For me ambil masa lah 2-3 tahun lah untuk praktik. Praktik selepas belajar, praktik tau. So once dulu mak saya kena slip disc. Ya. So bila kena slip disc, dia nak pergi haji pada tahun tu. So dia menangis. So bila menangis, saya cakap jangan risaulah. So saya bantu. Time tu awak dah memang dah memang berada ni. dalam bidang ni. Cuma tak betul kita dah habis belajar apa semua. Ya. Cuma kita tak adalah komersial macam sekarang. Okey. Sebab kita panggil dalam untuk master lagi dia punya teknik tu. Lepas pada tu, alhamdulillah mak saya boleh pergi umrah, pergi haji. Sekarang elok je menyangkul kat rumah. Alhamdulillah dan Yes. dilakukan ataupun dibantu sendiri oleh anak. Yes. Syauqi, saya. macam mana awak boleh dapat sebab kalau saya berada dalam keadaan badan yang tidak selesa ataupun mungkin kita tak tahu bagaimana kaedah kan. Macam mana awak boleh cenderung untuk mendapatkan khidmat chiropractor ini? Okey, masa tu saya tersalah angkat barang lah. Okey. Kita ada salah tu, postur kita tak betul. Okey. Bila tak betul tu dia memang rasa belakang tu dia tertarik kuat lah. Dalam masa sama tu kita tengok ada kat Facebook, dia tengah tular lah kat media kan. Kita Alih ni lah? Alih ni. Okey. Kita cari dia, kita kontak lah. Lepas dia buat lawatan tu, alhamdulillah lah, berkesan lah. Memang lagi pun saya ada belajar fizioterapi. Okey. Lepas tu tengok combine dengan apa yang dia buat tu memang berkesan lah. Memang selari dengan apa betul. teori yang awak Betul. yang belajar. Macam mana kita nak tahu seseorang itu perlu mendapatkan khidmat chiropractor ataupun sebenarnya ini Manipulation tidak lah. sesuai ya. Manipulation Manipulation ni, ya. dia ada kriteria sendiri. Mana yang kita panggil indication ataupun contraindication. Kalau yang perlu, biasanya kalau yang cantik, dia ada report MRI atau apa semualah. Sangat-sangat bagus. Yang kita boleh tahulah apa problem dia. Awak pun akan refer kepada report MRI Itu semua lagi sangat-sangat tepat. MRI sangat-sangat tepat. Okey. Kadang-kadang ada lah dari segi medical punya ni, tim medical expert kan, Ya. doktor ke apa dia akan refer. Contoh saya cakap dari segi ada tu hari dia pernah tercabut bahu. Bila tercabut bahu, doktor tu nak buat operation. So dia cakap tak nak. Okey, doktor tu refer dulu, cakap apa kita tengok boleh buat ke tak. So bila kita check, kita tengok, kita tak buat adjustment lagi, kita tak simply buat tau. Ya. Kita check tengok ada problem pada ligament. Kita hantar balik dekat doktor tu untuk doktor tu proceed lah. Okey. sebab dia maksudnya bukan- tidaklah secara sembrono saja. Tak, jangan. Benda ni bukan. Tak boleh main-main ya. Tak boleh main-main. Lagi, Syauqi ada perasaan tersebut. Maksudnya yalah kita takut juga kan kadang-kadang sebab kita diyakinkan. Okey, mula-mula tu kita takut lah. Tapi sebab kita terlalu sakit sangat tu kita cuba. Okey. Kita ikhtiar lah cuba. Tapi alhamdulillah lepas tu memang sakit tu Berkurangan. berkurangan. Ya. Berapa lama awak mendapatkan khidmat chiropractor ni sehingga anda betul-betul sihat seperti sekarang? Satu kali treatment saja. Satu kali sahaja. Kalau kecederaan daripada Syauqi ni yang anda dia is a lower back pain sebenarnya. okey. Masa tu kalau tak silap saya dia datang pada first day kahwin kan. Dia sakit pinggang masa first day dia kahwin. Okey. Lepas tu memang dia sakit. Malam tu sepatut malam pertama kat rumah kot. Tapi dia Sebab kes kenduri kahwin lah ni. Ni kena gosok-gosok periuk ni. tapi alhamdulillah. Alhamdulillah bila kita jumpa lagi macam mana keadaan? Tak ada masalah okey. Tak ada masalah. Dia boleh buat, dia boleh kontrol dia punya kerja, punya tim. Ya. Tim bola. Ya. Alih ni membawa saya kepada persoalan seterusnya sebab saya juga antara pengamal sains sukan Ya, saya melihat tahu. kepada perkara sebegini. Bagaimana kita nak mengelakkan daripada sebab sekarang ramai yang mendakwa mereka ni adalah ahli chiropractor sendiri. Mereka mampu untuk melakukan sendiri dan ada yang hanya belajar dari YouTube saja. Beramai. Anda pun sampai 2-3 tahun baru boleh memasterkan. Belajar semua 7 tahun. Kan secara totalnya. Total 7 tahun. Lepas tu nak praktik lagi. Ya, 3 dan tahun. tidak semudah-mudahnya. Bagaimana sebenarnya untuk kita menasihati orang ramai, itu yang pertama, supaya tidak tersalah mendapatkan perkhidmatan. Dan sebagai mereka yang mendakwa secara segera ni, Alif. Okay, sebenarnya kalau bagi saya lah, benda ni atau body manipulation. Manipulation kalau lama-lama lah, tuan mesti pernah dengar kan, kat kampung-kampung kalau sendi seselio dia boleh buat. Cuma sekarang ada satu individu atau grup lah yang dia buat sedangkan dia tak ada ni tauliah. Ya. Saya nak nasihatkan macam mana sebab benda ni agak susah. Pertamanya sebab dia dengar daripada mulut orang. Tak apa, boleh pergi tanya sendiri orang tu sama ada macam mana dia ni, apa qualification dia. Sebab manipulation ni, kita panggil manipulation. Manipulation ni sebenarnya tidak didesainkan ke atas mana-mana profession. Dia ada osteopatik boleh buat benda ni. Ya. Dia ada chiropractic.
And the physiotherapy also boleh buat. Yeah. And the medical doctor pun boleh buat benda ni. Okey. Yes. Oh, maksudnya mereka juga boleh memahiri Memang dia boleh buat. kemahiran ini. Ya, okey, kita sedang menayangkan antara rawatan-rawatan yang dilakukan. Okey, kalau di bahagian ni saya akan takutlah. Seriau lah. Orang kata kan. Memang Jadi pesakit perlu, kita panggil pesakit betul? Yes, Kalau macam patient ni, apa yang perlu dilakukan? Dia perlu relax, tenang, dan macam mana awak Trust. macam mana awak melakukan proses untuk build trust bersama dengan patient Build trust. tersebut? Sebab tu kadang-kadang kita, kalau pesakit saya dia tahulah. Kalau kita tengah live, kita ni banyak cakap. Lepas tu macam nakal. Kalau kita tahu orang tu dasar daripada Kedah, kita terus jadi orang Kedah. Kalau negeri boleh Sembilan- cuba sekarang ni. Utara macam mana? Utara tak ada masalah. Ni makcik daripada mana, apa semua kita terus. Kita sebenarnya kita nak supaya dia leka, dia tidak takut. Sebab bila dia macam lawan kita, dia big tension kat kita tak akan dapat benda ni. Sebab trust teknik ni, dia low amplitude sebenarnya. Dan high velocity. Just krep, je like that. Sekali pergi je terus. So kalau dia lawan ke dia ni tak boleh. So benda macam itulah kita apply sebenarnya. So kalau abang pernah tengok kalau orang putih kan dia buat keep breathing, dia berborak-borak Pum terus jalan. Memang perlu teknik sebegitu. Yes, sebenarnya. Sebab orang takut bang. Lagi bila sakit dia macam ada resistant. Badan kita tak nak gerak pun tak boleh. Dia nak bangun pun tak boleh bila sakit kan. So bila kita buat macam dia mungkin relax, leka sedikit tapi kita berfikir dan tangan kita pada the point itulah kita kacau. Selalunya bila dia datang sakit, datang macam nak rokok tak boleh, bangun selalu insya-Allah tak ada masalah. Tapi apa-apa pun yang saya nak tekankan, sehebat-hebat mana pun kita, penyembuhan ni sebenarnya daripada Allah Taala. Itu je. Betul. Kita penyembuhan daripada Allah Taala. sahaja. Belajar tinggi-tinggi macam mana pun, memang kita kena yakin. Okey, sekarang ni Syauqi, selepas ni memang tiada langsung apa-apa kesan daripada yang sakit yang dahulu atau Alhamdulillah tak ada. Memang tak ada lah. memang hanya sekali rawatan itu Sekali saja? rawatan je. Oh, tapi masih mendapatkan khidmat alih sesekali ke atau perlu untuk atau tidak? kita segarkan badan lah. Mungkin kalau kita terjatuh ke. Sekarang Syauqi dia ada fizioterapi. So sekarang dia pun macam nak mendalami teknik ni juga sekarang. I see. Oh, untuk pelbagaian cara rawatan awak juga. Ada banyak lagi fizioterapi yang kita cuba ketengahkan benda ni. Sebab dia orang kena faham anatomi sebenarnya. Itu lagi senang untuk kita. Sebab ini adalah profession yang sangat-sangat bagus untuk membantu orang. Akan datang ramai orang sakit bang sekarang. Betul. Apatah lagi dengan cabaran sekarang ni. Ali, mungkin secara ringkasnya bagaimana untuk hubungi awak sebab kita tahu datang dari Kota Baru ni. Bagaimana kita nak dapatkan perkhidmatan anda? Okey, selalunya apa-apa update kita akan update dekat Facebook. Ada juga dekat YouTube. Boleh follow YouTube saya Master Ali Yusof. Jadi nak hubungi pun ada dekat nombor tertera dekat Facebook. Jadi insya-Allah kalau ada apa-apa masalah, kita akan cuba bantu. Turun dari Kota Baru ni. Syauqi pun dari Kota Baru ke? Ada sekali. Sama-sama lah ni. Kebetulan semalam main bola sakit pinggang. Jadi mungkin kita boleh dapatkan Boleh, tak ada masalah insya-Allah. Khidmat nasihat daripada Ali Yusof. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Syauqi juga terima kasih. Dan ini Facebooknya Master Ali Yusof. Sedang live di sini sebenarnya ya. sedang bagaimana boleh ada pula tu di situ? Okey. Dibawakan satu tim media yang bersama kami. Terima kasih sekali lagi Ali Yusof dan juga Syauqi. Kita nak kembali di dalam studio bersama dengan Petri Yahya. Silakan. Baik, terima kasih Hanif. Kita masih lagi terkejut dengan apa yang berlaku di Beirut, di Lebanon, dan kita mengharapkan yang bertanggungjawab akan disiasat. Bagi anda yang tertinggal ataupun terlepas maklumat ini, inilah rangkuman video bagaimana letupan yang dahsyat berlaku di Beirut, di sebuah kawasan gudang. Dan mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak seperti MAPIM, Manar dan juga Syura, letupan di pelabuhan berdekatan kota Beirut berskala 2,700 tan dari sebuah stor amonium nitrat masih belum disahkan. Namun, kami berpendapat jika ada konspirasi memusnahkan Lebanon ini adalah berpunca daripada wujudnya krisis kepimpinan di negara tersebut yang diambil kesempatan oleh Israel yang selama ini mahu melemahkan Lebanon. Dan ketidakstabilan rantau Asia Barat sangat menguntungkan Israel. Dan kami kesal pemimpin-pemimpin Arab di rantau itu masih berpecah dan bertelingkah antara sesama mereka yang mengakibatkan seluruh rantau itu dalam krisis yang dahsyat. Dan kami ingin menyatakan simpati dan solidariti kepada seluruh rakyat Lebanon dan mendoakan mereka tabah dengan ujian ini. Dan Lebanon memikul beban yang berat di rantau itu kerana krisis ekonomi yang tidak menentu dan politik yang berat di Lebanon dan masih menampung jutaan pelayan Palestin dan Syria. Dan kenyataan juga dia menyatakan bahawa kami yakin rakyat Lebanon dapat keluar daripada ujian ini dan membangun semula sebagai negara yang stabil dan kuat, dan mengharapkan agar punca letupan disiasat dan mereka yang bertanggungjawab dihukum dengan sewajarnya.
Kami juga mengharapkan agensi dunia serta negara-negara yang berkemampuan segera menghantar bantuan kemanusiaan. Demikian pernyataan media oleh Muhammad Azmi, Presiden MAPIM, Datuk Seri Ahmad Awang, Presiden ataupun Pengerusi Manar, dan Datuk Wira Abdul Ghani Samsudin, Pengerusi Syura. Jadi Lubnan sebagai antara sentral dalam kemakmuran dan kestabilan di rantau Asia Barat amat penting untuk kita jaga dan sokong kerana ia melibatkan kepentingan pelarian Syria dan Palestin yang masih lagi bergolak di rantau itu, dan juga untuk melumpuhkan andai ada konspirasi Israel dan melemahkan Lubnan. Baik, itu isu tentang ummah dan isu tentang kemanusiaan sejagat yang harus kita ambil tahu. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini di MHI. Girl, I can understand how it might be kinda hard to love a guy like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know I love you better than your own candid. From the very start, it's my own fault for what happened to my heart. You know I've always known you, so you just do what you gotta do, my wild true love. Though it may mean I'll never kiss those sweet lips again, pay that no mind and climb that devil dreams of yours. Come on back and see me when you can. So you just do what you gotta do, my wild true love. Again, pay that no mind and climb that devil dreams of yours. Come on back and see me when you can. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi. Ya. Okey. The Strollers kita bawakan. The Strollers langsung. kita bawakan di MHI. Kita tahu, pastinya anda di rumah pun tahu, the popular band pada tahun 1970-an. Tapi sebelum tu mungkin izinkan saya perkenalkan kalau saya masih ingat nama-namanya. Hussein Idris, Hassan Idris, adik-beradik lah pastinya kan. Dan juga Azlan, Billy Chang. Yes. Ya. Okey. Tapi ini adalah antara yang lama dalam The Strollers Band. Sebab bersilih ganti juga kan ahlinya. Mungkin? Okey. Biar saya start dulu. Silakan. Billy, Hassan, Kena dengan dekat mic. Okey. Billy, Hassan. Ramli, arwah Okey. Billy, Hassan, Ramli, Okey. Amrin, arwah juga ada Ya. Okey, these are the original members. Hussein selepas Ramli meninggal dia replace. Okey. Okey, dan ramai lagi kan sebenarnya kalau kita nak ikutkan ahli-ahli The Strollers Band ini. Ya. Okey, sebab kami generasi muda, kami tidak diperkenalkan dengan lagu-lagu, malah tidak membesar dengan lagu-lagu The Strollers. Kalaulah dapat kongsikan kepada kami keadaan The Strollers pada 1970-an, apa yang menarik dikongsikan? Macam mana tu? Apa yang paling menarik, apa yang tidak boleh dilupakan momen pada ketika itu, pada wujudnya The Strollers Band 1970-an yang boleh dikongsikan bersama dengan kami generasi muda?
Ya, betul-betul kita excited sekali bila kita dapat recording apa kontrak Okey. Dapat recording kontrak itu yang the best. Pada situ mulanya detik-detik Strollers menempa nama Masa tu pada tahun actually 70. 65. Sebenarnya strollers ni dimulakan dari 60-an lagi. Okey. Dan sebenarnya dari 65 dia dah mula dah. 65. Okey. Masa tu dah rakam single. Macam mana? Masa tu dah rakam single. Belum lagi. Masa tu kita masih buat shows. I don't know if you remember Family Corner. That was the first, yang very first program Family Corner apa ni hosted by Valerie Al-Bakri. Okay. At that time was RTM TV was still black and white. Zaman perubahan tersebut dirasai oleh Strollers lah. Ya, betul. Okey, selain daripada kita nak berkenalan dan mengimbau kembali kenangan-kenangan anda, Fetri Yahya juga berada bersama dengan kami di sana, dan untuk kita bawakan antara tak semua band ni boleh keluar dengan buku mereka sendiri kan. Jadi silakan Fetri. Okey, sampai itu kita dah berbincang langsung lah dengan penulis buku The Strollers ini, iaitu Cik Omar Arif. Yang tadi saya ingatkan ahli anggota kumpulan juga. Baik, sebab bukan mudah untuk mengumpul maklumat dia, sebab dia berlaku 60-an, 70-an. Jadi cabaran utama saya kira ialah untuk mengumpulkan material dan juga fakta yang tepat tentang kumpulan The Strollers ini. Macam mana? Tahun 60-an, kumpulan Strollers ni diorang memang suka main muzik. Dia tak fikir benda lain. Main muzik je. Duit pun tak kisah. Berapa bayaran semua. Wow. Jadi manager pun umur 19 tahun. Jeb Tan umur 19 tahun bayar diorang. Jadi dia main muzik, tak ada orang ambil gambar. Diorang pun tak simpan rekod, main dekat kelab mana, dekat hotel mana, semua tak simpan. Jadi sumber saya berjumpa dengan mereka secara individu, interview. Dapat maklumat. Maklumlah 50 tahun, diorang pun dah 70 lebih. Ya. Ingat-ingat lupa lah. Ingat lupa. Dan juga saya lihat masa 60-an 70-an kalau berkaitan tentang kampung baru kan, dan juga mungkin Petaling Jaya lah contohnya. Orang cakap tentang pop ye kan. Tapi bagaimana boleh muncul sebuah kumpulan muzik yang bila dengar ingatkan dari Australia ke, dari New Zealand ke, dari UK, tapi rupanya lokal. Jadi macam mana kehebatan mereka itu sebenarnya boleh menyerlah pada zaman itu? Okay, dia mula dengan Billy dan Hassan. Diorang ni sekolah di Bukit Bintang Boys School di Petaling Jaya. Jadi kemudian yang mulakan ni Amrin, arwah Amrin. Dia ni rakyat Indonesia. Tapi ayah education attaché di Jakarta. Ayah orang Kulim. Kerana babak-babak bibit-bibit konfrontasi. Jadi arwah Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, suruh dia balik Malaysia. Dia menetap di PJ, jumpa Billy dan Hassan. Di situ dia mula, lepas tu dia cari drama. Abang Hassan pula memang duduk kampung baru, anak Datuk Idris. Jadi dia kenal seorang drama nama arwah lah, Ramli Yaakob. Ramli Yaakob main dengan kumpulan pop ye nama dia Sinaran. Itu bermulalah bagaimana mereka buat lah. Masa tu pakaian mesti dahsyat kan? Betul. Kita dapat saksikan juga gambar-gambar dalam mereka ni. Mesti buku The stylo nampak. Strollers tu. Wow, okey. Siapa yang paling stylo sekali semasa zaman tersebut? Tak tahu nak cakap lah. Dulu kita apa dia panggil drain pipe trousers je tak. Masa tu. Tapi sekarang the trend tu. Betul, dia dah datang balik. semula. Dulu kita punya boot, dia punya Beatles boot lah dia panggil. Sengkat. Kita punya seluar tu sengkat. Drain pipe trousers sengkat. Jadi boot tu nampak bukan actually bawah sikit je tak nampak. Jadi seluar tu senteng je tak. Ada tak simpan lagi baju-baju lama ni? Oh, masya-Allah. Saya rasa ada. Ada lagi ya? Saya rasa ada. Kalau dah ada pun dah lusuh lah. Dah lusuh lah. Tapi masih lagi dalam simpanan melihat semula. Kita nak dengar suara Tuan Billy untuk mungkin memberikan sedikit, sebab sekarang apa perbezaan paling ketara lah ketika memulakan dahulu dan sekarang ni masih lagi boleh melakukan persembahan secara langsung. Apa perbezaan paling ketara? Okey, untuk saya kena Ada mic tu. ada mic. buku Tak apa, dia ada mic. Okey, teruskan. Boleh. untuk saya buku ini ditulis untuk by Umar is to put on record. Okey. Itu milestone yang kita achieve lah. Number one. Number two is to, you don't mind I speak in English. Tak apa, It's okay, boleh. it's okay. Okay. Number two is to
inspire and give encouragement to the youngsters of today. Yeah. Even youngsters like my son, my grandchildren, my great grandchildren, my great grandchildren. Great Dah berapa already. grade lalu? Okay. Most important, Goosebumps already. most important of all is to give thanks to all those people who stood by us and help us to achieve what we have done. Yeah. So, thank you very much. Yeah. Saya nak tanya, peringkat awal ni buat muzik ni untuk sebab passion ke, sebab nak buktikan sesuatu ke, ataupun hanya nak showcase muzik itu saja, ataupun ada message yang disampaikan kepada, sebab masa tu umur belasan tahun kan, awal 20-an kan. Jadi muzik tu untuk apa pada peringkat awal tu? Mungkin? Siapa boleh? Maknanya pada ketika awal itu, apa muzik yang dimaksudkan oleh The Strollers ni? Bagaimana menganggap muzik itu? Pasal musicians dulu-dulu ya. Dia bukan kata dia nak glamour ke, dia nak, tak ada. Dia Tak ada, pasal income ke apa, dia tak kisah. Itu bukan yang utama. Kami memang suka main saja. Suka, semuanya suka. Berkarya lah. Dia tak kisahlah dibayar ke tak dibayar. Yang dalam kepala masing-masing musician ni semua nak main muzik saja. Tapi sebab antara band yang, yelah, kita tahu anak Melayu terdiri, mungkin Billy Chang salah seorang yang wakilnya, dan ada juga yang lain, Jimmy. Yes, Jimmy, Dan Michael. Jimmy, Michael, mereka semua dah berada di luar negara lah, tidak lagi datang ke sini. Atau ada juga reunion. Michael Magnus in Australia, Jimmy Olivero in Australia, Okay. still living, dan Kumar dan Mendiang lah. Dan Kumar dan Mendiang. Jadi macam Michael tu, I tak tahulah, Mr. Omar tu nak interview dia, tapi dia tak nak. Dia kata don't include me, katanya. Itu I tak faham. Tapi whatever it is, he still live among the Strollers lah, because he's the core of the band. Actually, I should say Michael is the core of the band. It's foundation. Sempat juga kita berbual dengan Encik Omar tadi, mengatakan yang ada seorang lagi, Dolah kabarnya. Dolah merupakan antara yang pada awal sebelum The Strollers itu. Jadi macam mana melihat semua berapa orang? Bila dah keluar masuk? Dalam buku ni saya cuma cover daripada tahun 60-an sampai 73. Jadi 10 orang musician dan seorang manager. Lepas tu lagi tak adalah. Lepas tu dia ada, saya tak cover. Yang tu kalau ada rezeki mungkin akan datang lah tahun Keluaran lain lah. Harap-harap begitulah. Kalau dia orang sudi. Dah buat kajian tentang The Strollers ni, apa sebenarnya mereka punya kekuatan je? Okay, The Strollers ni dia timbul, dia bertegak, berdiri di kalangan lautan Bob Yeye. Itulah. Jadi macam Abang Hussein pun, dia main dengan kumpulan The Stingrays. Bob Yeye. Tapi yang bagus Stingrays ni, dia orang datang ambil Abang Hussein waktu Hari Raya Haji. Tahun 60 lebih tu, dia kata okey kita nak drama, jadi main. Waktu dia kata okey masuk Stingray. Jadi Abang Hussein yang arwah Ramli tu main Pop Yeye. Tapi dia orang ni sebab dia minat English, so dia main English saja sampai hari ini. Okey. Saya ada satu soalan. Kita belum dengar lagi suara Tuan Azlan kita ni. Okey, macam saya kira orang baru dalam Strollers lah. Tahun berapa tu? Tahun saya join tahun 98 gitu. Jadi tak boleh lah cerita pengalaman 60-an semua kan. Macam mana boleh dibawa masuk bersama dengan The Strollers? Dibawa masuk masa tu mereka memerlukan seorang pemain keyboard. Okey. Jadi saya rasa berbesar hati lah dapat join diorang kan. Kerana nama Strollers besar dalam industri kami. Dan they were considered pioneers lah dalam buat album English pertama semua kan. Dengan genre sebegini. Kan? Jadi memang meminati lah sebelum. Memang saya tahu lagu dia Just As I Am daripada kecil. Sebelumnya keyboardist merupakan Encik Hussein. Keyboardistnya siapa? Michael Magnus. Oh, Michael keyboardist. Jadi Azlan menggantikan Michael pada ketika itu. Okey. Menarik. Sebenarnya banyak yang kita nak tanyakan. Itulah dia, tapi masih agak terhad. Terima kasih tetap bersama kita dan Terima juga kasih banyak-banyak. orang bertuah sebab dia mengumpul bukti. Apa hubungannya Ya. bersama The Strollers? Saya peminat. Umur 9 tahun saya dah suka lagu dia orang. Sebab dia cari di satu tempat orang jual dengan harga yang mahal kan. Kan? Semalam saya pergi Sputnik Records di Pasar Awam TDDI saja menyamar lah, tanya pasal album tu. Dulu keluar tahun 73 RM5.95.
Sekarang kalau nak beli RM550. Kemudian baru saya cerita lah, saya pengarang buku. Kali ganda. Okey, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak Terima kerana kasih. datang ke MSI. Kami generasi muda ni dapat berjumpa empat mata bersama dengan The Strollers. Terima kasih banyak-banyak. Ada satu lagi persembahan. Ada. Okey. Ni lagu killer juga lah ya. Killer. Okey, dipersilakan The Strollers. Looking at the midday sun, smiling down on me, sitting on my easy chair, feel so carefree. Moving through the crowded street, I got a song on my mind. If it ain't heaven, someone please tell me where I am. Watching the mountain stream passing round the grass, two oversplashed trees, they don't matter. Laughing, dreaming through the day, doing the best that I can. No judge, no jury, no committee, no fury could convince me where I am. Two of them were brothers. They even talk the same. The other one was their joker with a firecracker for a friend. Me, I'm just looking at the midday sun, smiling down on me, sitting on my easy chair, feel so carefree. And when I move through the city's crowded street, I've got a song on my mind. No changer, no jailer, no blue uniform sailor could tell me where I am. Nobody knows, nobody sees. Look at the sun, it shines on me. Nobody knows, nobody sees. Look at the sun, it shines on me. Baik, dalam kita memacu pembangunan negara, pastinya penyertaan inklusif seluruh rakyat Malaysia memainkan peranan penting. Dan Malaysia mengiktiraf seluruh anggota masyarakatnya dalam memainkan peranan penting ini tanpa prejudis, tanpa mengira latar belakang dan dari segi bangsanya, paras rupanya dan juga tahap keupayaan fizikal dan mental dalam agenda kemakmuran negara ini.
kita sebenarnya ingin bercakap berkenaan dengan bagaimana sokongan yang perlu diberikan kepada penglibatan OKU dalam sektor pekerjaan ini. Dan hari ini kita sangat bertuah untuk membincangkan mengenai isu ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, merupakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada hari ini. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan bagaimana kita hidup bermasyarakat ini, kepelbagaian kita yang ada di Malaysia. Dan juga tadi saya katakan bagaimana tanpa prejudis Ya. seluruh rakyat Malaysia perlu memainkan peranan penting. Sokongan bagi penglibatan OKU dalam pekerjaan ini. Apakah hak OKU sebenarnya YB dalam pekerjaan? Ya, bila kita sebut berkenaan dengan OKU, mereka yang mempunyai kurang keupayaan dari segi bentuk fizikal, dari segi panca indera, dari segi mental dan sebagainya. Tapi mereka ini adalah merupakan rakyat Malaysia. Ya. Mereka ini juga merupakan masyarakat kita. Jadi mereka ini harus diberikan hak kesamarataan, ya, sama ada daripada peluang pekerjaan, pendidikan dan segalanya. Jadi daripada OKU ini juga sebenarnya mengikut daripada Akta OKU Seksyen 29 untuk tahun 2008 menyatakan bahawa OKU ini perlu diberikan hak yang kesamarataan, ya, tanpa prejudis tadi. Kerana mereka juga sebagai masyarakat, rakyat dan yang paling penting manusia, ya, nak meneruskan kehidupan mereka seperti juga orang yang lain. Dan kita tahu bagaimana mereka ini ada kategori masing-masing dan sebagainya, Ya. kan. Dan inilah je bagaimana kita ingin menampilkan keupayaan mereka, kelebihan mereka sebenarnya dalam bidang pekerjaan, sama ada formal atau tidak formal di sektor swasta maupun di sektor awam. Tapi bagaimana sebenarnya hak OKU ini yang boleh dicapai dalam pekerjaan? Ya, dia kalau kita tengok tentang hak OKU ini, ya, mereka ini perlu ada juga kesamarataan dari segi pekerjaan. Namun begitu, kita di pihak kementerian juga terutamanya ada juga memberi bimbingan dan juga latihan. Sebab yang pertamanya saya yakin setiap seorang daripada kita, walau bagaimanapun keadaan fizikal kita ataupun keadaan kesihatan kita dan sebagainya, masing-masing ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi begitu juga dengan mereka ini. Dan dari segi pekerjaan, ya, kalau kita tengokkan kita di peringkat kerajaan ini telah pun mengeluarkan perkeliling pada tahun 2008 mana kita menyasarkan agar dasar 1% pekerja di sektor perkhidmatan awam ini hendaklah daripada golongan OKU. Jadi kita nak menggalakkan ni, bukan saja di sektor awam tapi juga di sektor-sektor swasta. Dan setiap tempat pekerjaan itu harus ada accessibility kepada golongan ini sebab ya mereka mudah untuk bekerja. Dan apa yang penting selain daripada itu juga adalah kesedaran, awareness daripada rakan-rakan sekerja, sejawat, supaya mereka ini dapat memasuki alam pekerjaan dengan keadaan yang lebih dalam keadaan yang lebih memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka ini. Dan kita nak juga supaya lebih ramai lagi mereka ini diberi peluang, ya, kerana mereka juga perlu meneruskan kehidupan. Kerana itu selain daripada itu program-program bimbingan, latihan, program membina keyakinan diri, ya, kepada mereka supaya bila mereka memasuki sektor pekerjaan ini juga mereka bukan saja bekerja tapi mereka juga boleh menjadi pekerja yang cemerlang. Ya, baik. Pastinya asal satu cabaran YB, sebab untuk melahirkan suasana yang mesra dengan OKU ini, kan, kemudahannya seiring dengan pemahaman orang sekeliling, itu antara cabaran yang perlu dihadapi. Jadi bagaimana peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini untuk ke arah itu? Ya, kita memang menyedari bahawa ada banyak lagi yang perlu kita laksanakan untuk membaiki, menambah baik kemudahan-kemudahan yang ada, ya, dari segi accessibility, dari segi
segi mesra OKU dan ini juga di peringkat kementerian ini yang selalu kita bincangkan juga dengan kementerian dengan Kementerian Sumber Manusia dengan kementerian-kementerian lain supaya collaboration ini dapat dibuat dan mereka ini menyedari dan apabila sesuatu struktur bangunan sebagai contohnya nak dibina, nak dibuat, maka ia perlu ada menepati beberapa garis panduan yang mesra kepada OKU ini. Jadi masa saya di Kementerian Pembangunan Luar Bandar dulu pun sebagai contohnya, saya Menteri Pembangunan Luar Bandar, kita membina rumah PPRT. Jadi kita buat supaya rumah PPRT mulai daripada tahun 2019 tu sekiranya pemohon itu adalah mereka ni yang OKU dan kita buatkan, kita desainkan rumah itu supaya dia tu lebih mesra kepada mereka. Baik. Dan kalau misalnya katalah ada majikan kan yang memberi peluang pekerjaan kepada golongan istimewa ini, apakah insentif yang ada tak diberikan kepada majikan-majikan seperti ini? Ya, alhamdulillah baru ni pun Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri kita yang memang sangat seorang yang prihatin telah pun mengumumkan tentang penjana, di mana dalam penjana itu ada juga disebutkan tentang sekiranya majikan ini mengekalkan ataupun mengekalkan pekerja-pekerja OKU ini, mereka akan diberikan insentif sebanyak RM1,000 untuk selama 6 bulan. Itu dalam program Hire Malaysia untuk meng-hire untuk menerima pekerja daripada golongan OKU ini. Jadi itu salah satu insentif. Maksudnya kita nak bagi tahu ini yang kita buat, kita laksanakan untuk membantu juga majikan-majikan ini. Itu untuk daripada segi program Hire Malaysia. So kita ada juga program My Apprentice yang mana sekiranya ada di kalangan OKU ini yang terpaksa ditukarkan melebihi daripada 100 km daripada tempat asal kerja mereka dan sebagainya. Jadi ada juga bentuk insentif sebanyak RM600 yang kita berikan. Jadi ini adalah galakan-galakan yang kita berikan supaya majikan-majikan ini bukan saja ingin mengambil pekerja daripada golongan OKU tetapi juga mengekalkan mereka. Dan sudah pasti mereka ini juga yang ada diberikan bimbingan, diberikan latihan, diberikan kemahiran kerana mereka juga banyak keistimewaannya. Benar. Okey. YB, mungkin harapan YB lah apabila melihat ini, kita tidak mahu ianya terus bergantung sepenuhnya kepada kerajaan, tetapi sebenarnya individu dan juga masyarakat sekeliling itu juga sebenarnya harus berikan sokongan hebat kepada mereka untuk bekerja. Saya kira dalam hal ini sokongan masyarakat sangat penting. Kita boleh di pihak kerajaan menyediakan pelbagai bentuk kemudahan, tetapi apabila mereka berada bersama dengan masyarakat, sokongan masyarakat tu yang sangat penting. Kerana kita lihat mereka ini perlu diberikan keyakinan yang tinggi. Mereka ini juga perlu dilihat sebagai untuk bersama-sama untuk memajukan diri mereka, dan kita nak lebih ramai lagi yang mereka ini yang berjaya. Dah ramai dah yang berjaya ni sebenarnya. Tapi kita juga berharap akan mereka ini juga boleh memberi motivasi kepada yang lain. Saya pernah jumpa seorang OKU yang hanya boleh menggerakkan 3 jari saja, duduk di atas kerusi roda, tapi income dia Masya Allah 8 juta setahun. So ini salah satu contoh yang perlu kita ketengahkan dan kita perlu jadikan dia sebagai motivasi kepada yang lain. Kita pernah lihat di kementerian juga kita melahirkan usahawan-usahawan daripada OKU sebagai contohnya, melahirkan banyak produk-produk yang tidak kurang hebatnya. Jadi sebagai kementerian kita perlu bantu dari segi mempromosikan produk-produk mereka ini. InsyaAllah. Dan secara jelaslah maknanya apa yang dilakukan ini, usaha ini secara holistik kan, membuktikan bahawa inilah keikhlasan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk meraihkan golongan OKU. Dan kita juga sebagai rakyat Malaysia perlu bersama-sama berganding bahu sebenarnya mendukung keistimewaan dan kelebihan mereka ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Rinda Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan selepas ini kita akan teruskan intipati pengisian MHI sebenarnya selepas ini.
Baik, kita kembali berbincang dan juga dapat mengerah fikrah untuk hari ini untuk melihat bagaimana potensi yang berada di sekitar kita termasuk e-dagang, penyertaan rakyat Malaysia untuk membangunkan ekonomi negara. Dan kita akan bersama untuk berbincang tentang isu ini dan juga bagaimana potensinya bersama dengan Datuk Lokman Hakim Ali sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Dan juga Datuk Iskandar Mizal Mahmud sebagai Pengarah Urusan Kumpulan Media Berhad. Terima kasih. Baik, kalau melihat kepada laporan kepada IDC yang dikeluarkan, Malaysia di ranking yang ketiga dalam rantau Asia Pasifik di belakang Korea dan Singapura. Jadi satu indikator yang sangat penting bahawa kita ada potensi yang cukup luas untuk memperluaskan e-dagang ini. Di mana Datuk melihat ada potensi yang cukup luas untuk menyumbang kepada ekonomi negara. Silakan. Terima kasih Fitri dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Media Prima dan TV3 kerana menjemput pihak MITI untuk bersama-sama berkongsi sedikit maklumat dan informasi berkaitan dengan e-dagang. Yang pertamanya kalau kita lihat prestasi e-dagang, Tuan Fitri menyatakan bahawa kita di tangga ketiga di dalam senarai IDC. Sebenarnya tidak menjadi satu orang kata surprise ataupun kejutan kerana e-dagang ni telah sangat aktif permulaannya di Malaysia. Kalau kita lihat pada statistik sahaja pada 2019 peningkatan pada e-dagang di Malaysia ini atau aktiviti e-dagang di Malaysia adalah hampir 4 kali ganda, iaitu kini telah mencapai hampir 120 bilion ringgit. Berbanding dengan 8 tahun dahulu. Maksudnya sentiasa kita ada peningkatan dan kesedaran di pelbagai pihak mengenai pentingnya e-dagang ini kepada kehidupan perniagaan dan juga kehidupan rakyat biasa di Malaysia. Dan saya bagi penekanan khususnya kalau kita lihat PKP pada baru-baru ini, akibat daripada COVID-19 dan kerajaan telah melaksanakan satu tindakan yang mana terpaksa mengenakan PKP, kita lihat bahawa banyak operasi syarikat yang terjejas kerana kita bersetuju untuk hanya melaksanakan atau memberi kebenaran beroperasi kepada syarikat yang esensial dan kritikal pada ketika itu. Jadi selama 4 atau 8 minggu yang pertama tersebut, kita lihat banyak khususnya syarikat-syarikat kecil, sederhana dan mikro yang terjejas kerana tidak dapat melaksanakan operasi mereka. Walau bagaimanapun, kita lihat alternatif yang telah dilaksanakan. Maksudnya ramai syarikat yang melihatkan bahawa kalau minggu pertama, minggu kedua tu mungkin boleh bertahan lagi. Tapi selepas 2 minggu tu, mereka lihat bahawa aliran tunai perniagaan terjejas. Jadi bagaimana satu cara untuk mereka meneruskan tanpa berada di perniagaan secara fizikal. Dan jawapannya adalah kepada e-dagang. Malahan kalau kita tengok pada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik, pada bulan Mei peningkatan penggunaan atau aktiviti e-dagang meningkat 40% berbanding kepada sebelum COVID tersebutlah ataupun pelaksanaan PKP tersebut. Maka saya rasa di sini memberi satu message yang jelas bahawa the next move ataupun keperluan yang seterusnya untuk perniagaan menjadi sustainable dan mampan adalah menggunakan teknologi, dan ini adalah e-dagang. Dan saya rasa sekarang ini kita bolehlah melihat dan perniagaan bolehlah melihat bahawa teknologi itu melalui e-dagang itu bukanlah satu lagi pilihan tetapi adalah keperluan kepada sustainability atau kemampanan sesuatu perniagaan. Tadi disebutkan tentang next move itu juga yang dilakukan oleh Media Prima, Datuk. Maksudnya ada keperluan untuk memasuki segmen e-dagang ini. Macam mana penyertaan kita? Seperti yang dikatakan oleh Datuk Lokman tadi, jika dilihatkan daripada sudut keperluan, kita telah memulakan menceburi diri di dalam bidang bukan sahaja dari e-commerce tetapi juga digital. Daripada 2016 kita telah memulakan e-commerce, 2017 kita telah membeli sebuah syarikat digital, dan daripada saat itu kita telah memperkembangkan lagi usaha-usaha kita untuk lebih cenderung kepada bidang
e-commerce serta juga digital. Kerana sebagai sebuah syarikat media yang bersepadu seperti kita, walaupun Media Prima ni adalah salah sebuah daripada ataupun sebuah syarikat media bersepadu yang terbesar di Malaysia. Tetapi jika dilihatkan daripada kekuatan kami sebagai sebuah syarikat media, itu adalah kandungan-kandungan yang ada. Tetapi bila kita lihatkan daripada sudut penyampaiannya, pelbagai penyampaian, modaliti penyampaian yang ada. Dan lebih-lebih lagi sekarang daripada digital, pelantar-pelantar digital. Jadi bila dilihatkan daripada pendekatan yang kami telah ambil, kami tahu sebagai sebuah syarikat media, penceritaan sedia ada. Tetapi dari sudut penyampaian, modaliti penyampaian, pelbagai. Dan juga beberapa tahun kebelakangan ini jika dilihatkan daripada pendapatan pengiklanan, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, melihatkan penurunan. Di mana pengiklanan tu daripada pelantar-pelantar tradisional telah berpindah kepada digital. Jadi kami mengambil keputusan pada masa itu untuk menceburi dalam bidang ini. Alhamdulillah, dalam masa 3 dan 4 tahun sekarang ni, kita telah melihatkan peningkatan yang begitu mendadak. Yang satu positif, perkembangan positif adalah pada tahun ini adalah tahun pertama di mana kita dapat lihatkan pendapatan syarikat, pendapatan kumpulan akan mencecah 30 sehingga 35% daripada sumber pendapatan keseluruhan. Dan juga insya-Allah pada tahun ini juga kita dapat melihatkan daripada bottom line insya-Allah bukan sahaja pendapatan tetapi insya-Allah ada keuntungan juga daripada inisiatif-inisiatif. Jadi berbalik kepada kesimpulannya ini bukan lagi satu pendekatan yang kita harus lihat dengan secara tepi saja, tapi ini menjadi satu kenyataan yang kita harus embrace. Satu perkara yang kita terpaksa laksanakan. Di samping dibantu oleh keupayaan multi platform dapat mencapai audiens yang lebih luas lagi. Okey. Baik, pasti tadi disebutkan tentang keperluan dan juga mungkin satu yang amat penting dalam ini, apa mungkin penyediaan ekosistem yang baik oleh pihak MITI sendiri. Mungkin kadang-kadang ada pihak yang ingin menyertai tapi mungkin tidak kurang dari segi insentif yang diperlukan. Mungkin dana awal untuk terlibat dalam perdigitalan ini. Terima kasih Fitri. Kalau daripada segi aspek insentif, saya rasa bagi pihak kerajaan terdapat lebih daripada 37 kementerian dan agensi yang terlibat dalam membentuk dan juga merakyatkan juga pendigitalan di dalam negara kita. Maka selepas isu COVID ini berlaku dan kerajaan melihat bahawa ada sangat keperluannya itu bagi meningkatkan lagi aspek-aspek pendigitalan yang dapat memberi kepada ruang-ruang meningkatkan e-commerce atau e-dagang ini di bawah prihatin dan penjana lebih daripada 700 juta ringgit yang telah diallocatkan ataupun telah disediakan oleh kerajaan melalui pelbagai insentif untuk membantu pelbagai lapisan rakyat termasuk perniagaan dalam membolehkan mereka untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam e-dagang ini ataupun membolehkan mereka untuk menceburi dalam aspek e-dagang ini. Dan bagi mereka yang telah mempunyai ruang untuk menceburi, kerajaan juga menyediakan pelbagai program latihan, sama ada latihan untuk syarikat mengenal pasti di manakah bisnes model yang sesuai di dalam e-dagang, bagaimana untuk target audience ataupun target mereka, pasaran mereka sama dalam negara ataupun luar negara. Dan sebagai contohnya di bawah kementerian sendiri, di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kita ada Matrade di mana ia menyediakan satu program dipanggil e-trade. Dan ia adalah untuk membantu pihak PKS yang layak untuk menerima insentif sebanyak lebih kurang RM5,000 bagi menampung kos-kos penyertaan mereka di dalam platform-platform e-dagang secara maya, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Itu di bawah MITI.
Juga kita menyediakan satu program di bawah SIRIM. Misal SIRIM adalah salah satu agensi di bawah kementerian yang menyediakan satu program SIRIM Fraunhofer yang mana ia membantu syarikat-syarikat khususnya syarikat PKS untuk melihat apakah bentuk jenis teknologi yang boleh mereka gunakan atau mereka upgradekan daripada yang sedia ada untuk mengambil kesempatan ruang memperkasakan e-dagang mereka atau platform e-dagang mereka. Ya. Jadi sebagai pihak swasta Datuk, pasti ada kesediaan untuk melangkah ke arah itu dalam konteks prasarana dan juga mungkin dapat mengubah pelbagai strategi perniagaan. Apa perspektif pandangan dari pihak swasta? Dari pihak swasta, jadi dari pihak Media Prima, kita melihatkan daripada kesediaan sebuah syarikat itu. Kami juga lihat rakan-rakan saya yang di syarikat-syarikat lain apabila bertemu pada masa ini, apa yang dinyatakan adalah ini bukan sahaja lagi sesuatu yang harus diteliti untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, tetapi adalah satu perkara yang harus dan mesti dilaksanakan pada hari ini. Okay. Daripada sudut ekosistem dan apa keperluan yang sedia ada, saya rasa pada masa ini dengan kesedaran bahawa perkara-perkara sebegini ini, pendigitalan dan e-commerce adalah satu kemestian. Jadi bukan lagi dilihat daripada sudut bagaimanakah kita hendak melaksanakan ini, apakah bantuan yang diperlukan oleh kerajaan. Tetapi saya rasa pada masa ini rata-rata syarikat-syarikat swasta mengambil langkah yang lebih proaktif di mana mereka mengatakan walaupun ada bantuan daripada kerajaan tetapi kita harus mengambil langkah proaktif kita sendiri untuk melaksanakan perkara-perkara ini kerana pada saya rasakan ini adalah satu yang bukan saja lagi impian tetapi ini adalah satu kenyataan. Jika kami sebagai syarikat-syarikat swasta tidak mengambil kira dan mempercepatkan transformasi ini, saya rasa ketinggalanlah mereka. Kena terus Gear 5 lah maksudnya. Gear 6. Seiring dengan transformasi dan ledakan teknologi itu sendiri. Masih agak terhad, jadi apa mungkin kata akhir daripada Datuk sendiri untuk mengajak semua masyarakat sebab kita ada keupayaan persarana yang semakin membangun, peluang-peluang yang potensi yang cukup luas. Jadi sayang kalau tidak ambil peluang ini untuk melangkah maju dalam dunia digital ini. Bagi saya, kita telah menyatakan bahawa banyak program-program yang telah dilaksanakan di bawah kerajaan dan seperti yang saya nyatakan tadi sebanyak 37 kementerian agensi yang telah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa peranan e-dagang ini akan dilaksanakan secara meluas di Malaysia kerana ia memberi satu impak sosioekonomi yang besar kepada negara. Oleh itu sebenarnya satu plan strategik hala tuju e-dagang kebangsaan telah pun digubal pada 2016 sehinggalah tahun 2020 di mana ia akan dilihat semula untuk kemajuannya yang akan datang dan banyak manfaat yang telah dapat dilaksanakan sama ada di peringkat kerajaan sebagai satu dasar yang akan diterjemahkan sebagai satu strategi pelan tindakan sehingga manfaatnya diterima di peringkat swasta juga dan perniagaan. Oleh itu penetration bagi saya kepada pasaran yang lebih luas bukan sahaja di Malaysia kepada di luar negara dan serantau adalah sangat penting dan dengan itu saya nak menyatakan bahawa di peringkat kementerian juga bagi mewakili negara kita mempunyai satu inisiatif yang besar di peringkat ASEAN dan sekarang ini pada 8 Ogos ini merupakan Hari ASEAN bersamaan dengan tarikh tersebut satu inisiatif di peringkat ASEAN dipanggil ASEAN Online Sale Day yang akan dipartisipasi ataupun diaktifkan bersama dengan 10 negara-negara ASEAN yang lain yang mana 150 syarikat daripada semua ahli-ahli ASEAN termasuk Malaysia yang akan mengambil penyertaan untuk bersama menjual ataupun memasarkan produk dan perkhidmatan mereka ke negara ASEAN. Dan ini adalah satu yang penting kerana ASEAN merupakan satu pasaran yang besar, 600 juta penduduk dan saya rasa inilah peluang yang mana semua syarikat-syarikat dan pihak yang berkepentingan di sini untuk mengambil kesempatan bagi memasarkan perkhidmatan dan produk mereka luar daripada pasaran tempatan sahaja. Dan bagi mereka yang berminat
untuk menyertai ASEAN Sale online Sale Day ini, bolehlah pergi ke website ini www.aseanonlinesaleday.com bagi menempatkan kesempatan bagi mereka menyertai di dalam program atau platform ASEAN ini. Itu dia, moga ada lonjakan dan impak dalam industri ini, dan juga mungkin ia bukan hanya satu lagi keperluan tapi juga satu DNA, roh nyawa dan juga penentu survival sebuah organisasi. Terima kasih Datuk Luqman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Iskandar Mizal Mahmud, Pengarah Urusan Kumpulan Media Perkhidmatan Berhad yang berkongsi fikrah dan juga mungkin ideologi dalam usaha untuk menggerakkan e-dagang ke peringkat lebih tinggi. Terima kasih sekali. Terima kasih. Dan sampai ke penghujung Malaysia untuk hari ini. Semoga apa yang kami kongsikan memberi impak untuk anda dan semoga ada paradigma baru dalam kehidupan untuk kejayaan. Esok kita akan berkongsi lebih banyak informasi yang menarik untuk anda. Terus bersama kami di Malaysia. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya.